Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Dr. Isa. Okay, hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya untuk subjek penulisan akademik 2. Okay, tajuk kajian saya adalah tahap pengetahuan, kefahaman dan kemahiran ilmu tajwid pelajar tingkatan 4 SMK Agama di Sabah. Okay, kajian saya ini telah diselia oleh Dr. Hafiza dan saya akan membentangkan sedikit tentang dapatan kajian dan apa yang telah saya perolehi daripada kajian saya ini. Sebagai pengenalan, ilmu tajwid merupakan satu bidang ilmu berkenaan dengan cara menyebut dan tempat keluar huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu kitab orang Islam. Maka kitab orang Islam ini padanya huruf-huruf dan cara sebutan serta yang betul dan tepat adalah dinamakan sebagai ilmu tajwid. Di Malaysia, dalam kurikulum bagi subjek pendidikan Islam untuk orang Muslim, terdapat beberapa cabang dan salah satu cabangnya adalah berkaitan dengan bidang Al-Quran, di mana bidang Al-Quran ini salah satunya adalah berkaitan dengan ilmu tajwid. Maka dapat dilihat di sini ilmu tajwid ini sangat penting dalam pendidikan di Malaysia. Maka kajian yang saya lakukan ini adalah berkaitan dengan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran ilmu tajwid khususnya di Sabah, dan ia didapati masih kurang dilakukan. Justru kajian saya ini memfokuskan kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sabah berkaitan dengan 3 faktor ataupun 3 konstruk, iaitu tahap pengetahuan, kefahaman dan kemahiran. Diharap dapatan kajian ini akan menjadi rujukan kepada pihak KPM, JPN Sabah dan pihak sekolah dalam membuat penambahbaikan dalam ilmu pengetahuan tajwid pelajar. Untuk reka bentuk kajian. Kajian ini adalah kajian kuantitatif, reka bentuk kajian tinjauan, dan saya menggunakan soal sidik sebagai instrumen yang utama. Untuk populasi dan persampulan. Populasi untuk kajian saya adalah melibatkan 9 buah sekolah SMK di Sabah, pelajar tingkatan 4 seramai 826 orang. Dan daripada populasi tersebut, saya memilih 300 orang seperti yang disarankan daripada 6 buah sekolah, iaitu setiap sekolah itu mewakili satu zon di Sabah. Jadi untuk instrumen kajian, saya memilih soal selidik. Seterusnya proses mengumpul data, saya meminta kebenaran dalam bahagian KPM untuk melibatkan pelajar sekolah. Seterusnya saya menggunakan soal selidik melalui Google Form. Dan proses penganalisis data, di mana saya telah memperolehi data tersebut dan saya telah menganalisis menggunakan SPSS, iaitu statistik deskriptif untuk melihat tahap statistik inferensi, iaitu UGNT. Hasil dapatan kajian, kajian saya melibatkan pelajar seramai 300 orang dan 150 adalah pelajar perempuan dan 150 lagi adalah pelajar lelaki. Manakala untuk status kelas Al-Quran, iaitu terbahagi kepada 2, pelajar yang telah terlibat adalah yang mengikuti kelas KKQ adalah seramai 90 orang dan bukan pelajar KKQ adalah seramai 210 orang. Untuk dapatan kajian, saya akan menjawab objektif yang telah saya nyatakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan tahap pengetahuan, kefahaman dan kemahiran ilmu tajwid pelajar. Untuk mendapatkan nilai ataupun untuk mendapatkan jawapan kepada objektif yang pertama ini, saya telah melakukan analisis statistik deskriptif, iaitu dengan melihat nilai interpretasi mean di manakah tahap keberadaannya. Jadi saya telah menggunakan skala interpretasi mean yang telah dicadangkan ataupun telah dinyatakan oleh Dr. Jamil dalam kajiannya, iaitu mempunyai 5 skala
iaitu skala sangat tinggi, tinggi, sederhana, rendah dan sangat rendah. Maka untuk setelah melakukan analisis, saya mendapati faktor pengetahuan dan kemahiran berada di tahap yang tinggi dan kefahaman berada di tahap sederhana. Maka secara analisis keseluruhannya, tahap pengetahuan dan kemahiran tajwid pelajar SMKA adalah tahap tinggi dan kefahaman adalah tahap sederhana. Okey, seterusnya berkaitan dengan soalan kajian yang kedua, iaitu saya mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan tahap pengetahuan, kefahaman dan kemahiran tajwid dalam kalangan pelajar SMKA berdasarkan jantina pelajar. Okay, untuk mendapatkan jawapan kepada objektif yang kedua, saya telah melakukan ujian T, iaitu statistik, analisis, statistik, inferensi. Dan untuk ketiga-tiga faktor dalam jadual 3, didapati tahap signifikan untuk ketiga-tiga faktor ini adalah melebihi 0.05 untuk pengetahuan, kefahaman dan kemahiran. Jadi apabila nilai signifikan lebih dari 0.05, maka HO gagal untuk ditolak. Bermaksud HO diterima. Yang mana kita boleh lihat tadi, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap pengetahuan, kefahaman dan kemahiran ilmu tajwid dalam kalangan pelajar berdasarkan jantina. Okey, seterusnya untuk menjawab soalan objektif yang ketiga, iaitu mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan tahap pengetahuan, kefahaman dan kemahiran tajwid dalam kalangan pelajar SMKA berdasarkan status kelas kemahiran Al-Quran, yang mana status kelas kemahiran Al-Quran ini dibahagi kepada dua, pelajar KKQ dan bukan pelajar KKQ. Dan H0 iaitu tidak terdapat perbezaan tahap pengetahuan, kefahaman dan kemahiran tajwid dalam kalangan pelajar SMKA. Telah melakukan analisis statistik inferensi, ujian T, didapati untuk ketiga-tiga faktor tahap signifikan adalah 0.000, bermakna nilai untuk kesemua faktor dan nilai ini adalah kurang dari 0.05. Bermaksud HO ditolak, gagal untuk diterima, dan bermaksud terdapat perbezaan tahap pengetahuan, kefahaman dan kemahiran ilmu tajwid pelajar berdasarkan status kelas kemahiran Al-Quran. Okey, seterusnya kita akan masuk dalam perbincangan untuk kesemua objektif yang telah saya datangkan. Okey, untuk objektif yang pertama berkaitan dengan tahap pengetahuan. Jadi soal selidik yang setelah saya berikan kepada para pelajar adalah menyentuh 8 aspek dalam ilmu tajwid, iaitu berkaitan dengan pengetahuan, pengetahuan makhraj huruf, waqaf, hukum alif lam, hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, hukum mad, hukum qalqalah dan fawati aswar ataupun nama lainnya adalah huruf muqatta'ah. Jadi secara keseluruhannya didapati pengetahuan dan kemahiran ilmu tajwid pelajar adalah pada tahap yang tinggi, manakala kefahaman pada tahap sederhana. Jadi secara terperinci, untuk pengetahuan, pelajar mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi untuk aspek-aspek tajwid yang dinyatakan oleh pengkaji, kecuali pada dua iaitu hukum mim mati, bahagian hukum mim mati izhar syafawi dan fawati aswar, iaitu pelajar pada tahap yang sederhana berdasarkan nilai interpretasi min untuk setiap soalan. Jadi didapati sini pelajar mempunyai nilai tahap yang tinggi dan sederhana dalam pengetahuan. Maka dalam kajian Rashidah, Nik Wasila dan Wan Ahmad juga mendapati murid mempunyai tahap yang sederhana dalam mengetahui hukum tajwid, dan Adiri bin Cik Noh membuktikan pencapaian tahu akan ilmu berkaitan Al-Quran adalah pada tahap yang sederhana. Jadi kalau kita lihat hukum qalqalah, contohnya saya ambil satu subtopik hukum tajwid, adalah berada pada tahap yang tinggi. Okey, ini disebabkan adalah pelajar
mereka baru sahaja, pelajar tingkatan 4 ini, mereka baru sahaja mempelajari hukum qalqalah dalam subjek pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Dan boleh jadi pengetahuan itu masih segar dalam ingatan mereka, dan sebab itu mereka mampu untuk mencapai tahap yang tinggi. Berkaitan dengan kefahaman, kefahaman secara keseluruhan kita tengok tadi adalah di tahap sederhana sahaja. Maka pelajar majoritinya mempunyai tahap yang sederhana pada aspek hukum tajwid yang ditanya, yang diberikan oleh pengkaji, kecuali pada makhraj huruf, waqaf, nun mati dan tanwin serta perbezaan hukum mim mati. Yang mana aspek-aspek yang telah saya sebutkan tadi adalah berada pada tahap yang tinggi. Jadi dapatan ini selari dengan SAPI 9 2017, yang mana SAPI membuat kajian tentang kemampuan murid dalam mencari perbezaan antara hukum Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah di tahap sederhana rendah. Manakala Zainul Daud dan Hayati Husin 2018 menunjukkan kefahaman pelajar sekolah tahfiz yang dalam pengajian ilmu yang disampaikan oleh guru adalah pada tahap sederhana tinggi. Jadi, berkaitan dengan kefahaman di tahap sederhana ini, didapati ada pelajar yang dia mampu untuk membaca bacaan Al-Quran itu dengan baik, berdasarkan kepada yang diajarkan oleh guru lah. Tapi ada sebahagian pelajar, mereka tahu membaca dan mereka tahu akan aspek hukum tajwid, tetapi bila mana soalan diberikan berdasarkan tahap kefahaman seperti memberi contoh, membanding beza, mereka tidak mampu untuk memberikan jawapan. Jadi benarlah ada pelajar dalam ilmu tajwid ini, mereka mampu untuk menyebut satu-satu bacaan tu dengan betul. Tetapi bila kita tanya apakah hukum, mereka tidak dapat mendatangkan contoh, menerangkan secara detail apakah hukum contoh ikhfa hakiki. Maka benda itu wujud dalam ilmu tajwid itu sendiri. Jadi ia selaraslah dengan dapatan saya, yang mana untuk pengetahuan dan kemahiran pelajar di tahap yang tinggi, tapi kefahaman pelajar di tahap yang sederhana. Kemahiran, secara keseluruhan kita dapat lihat tahap kemahiran pelajar untuk pelajar SMK ini adalah di tahap yang tinggi untuk majoriti aspek, kecuali dalam mendemonstrasikan izhar syafawi, jenis-jenis mat dan bacaan huruf fawati aswar. Jadi ini mereka untuk yang saya sebutkan tadi, yang minoriti itu adalah di tahap sederhana. Jadi ini bertepatan dengan kajian Muhammad Adari, yang mana beliau mendapati penguasaan kemahiran baca Al-Quran pelajar ada di tahap sederhana, dan Azharuddin Awang, Azman Cik Mat dan Ahmad Nazuki Marzuki Yaakob 2011 menunjukkan sederhana baik dalam pembacaan ilmu ataupun penerapan ilmu tajwid dalam pembacaan. Jadi untuk secara umumnya, secara keseluruhan untuk tahap pengetahuan, kefahaman dan kemahiran ini, saya dapati pelajar mereka mempunyai tahap yang konsisten untuk fawati aswar, iaitu tahap yang sederhana bagi ketiga-tiga faktor. Jadi apa yang saya boleh lihat adalah untuk tajuk fawati aswar ataupun huruf muqatta'ah ini, ada pelajar yang tidak familiar ataupun tidak sinonim dengan istilah ini. Kan fawati aswar ini mereka tahu ataupun mereka pernah jumpa dalam Al-Quran, tetapi bila dinyatakan dalam soalan, mereka tidak dapat mengenal pasti fawati aswar. Jadi maka sebab itu mereka mempunyai tahap yang sederhana saja untuk fawati aswar. Manakala untuk secara keseluruhan juga tidak ada aspek hukum tajwid yang berada pada tahap yang sangat tinggi, maupun untuk faktor ketiga-tiga faktor lah, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran. Jadi maksudnya pelajar SMKA di Sabah ini, mereka belum lagi mencapai tahap yang cemerlang dalam ilmu tajwid. Maksudnya perlukan usaha dan peningkatan dalam meningkatkan, walaupun hasil interpretasi min adalah ada yang berada pada tahap tinggi, tetapi tidak ada yang sangat tinggi. Jadi maksudnya perlu ada usaha-usaha untuk meningkatkan tahap ilmu tajwid bagi pelajar SMK agama, khususnya di Sabah.
Berdasarkan perbandingan tahap pengetahuan, kefahaman dan kemahiran ilmu tajwid dalam kalangan pelajar berdasarkan jantina, daripada hasil dapatan yang telah saya beritahu tadi, tidak ada perbezaan. Berdasarkan jantina bermaksud pelajar perempuan, tahap pengetahuan, kefahaman dan kemahiran ilmu tajwid mereka adalah sama dengan pelajar lelaki untuk pelajar SMK Agama di Sabah. Jadi ini selari dengan kajian Muhammad Adil bin Cik Noh 2004, yang mana kajian beliau mengatakan tidak ada perbezaan yang signifikan antara ciri Al-Quran dengan jantina, tetapi ia berbeza dengan kajian Azharuddin Awan, Azman Cik Mat dan Ahmad Nazuki 2011 dan Ramlan Ahmad 2000, yang mana mereka mendapati ada perbezaan penguasaan dan kemahiran bacaan Al-Quran pelajar perempuan dan lelaki, yang mana perempuan lebih tinggi dalam mengucapkan dan mengenal huruf hijaiyah serta berkebolehan membaca dengan bertajwid berbanding pelajar lelaki. Jadi secara keseluruhan untuk kajian saya, pelajar SMK Agama di Sabah ini tidak ada perbezaan, menunjukkan tidak ada diskriminasi antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan untuk mempelajari ilmu pengetahuan tajwid. Ia bergantung kepada individu dan potensi pelajar itu sendiri. Perbandingan tahap pengetahuan, kefahaman dan kemahiran ilmu tajwid dalam kalangan pelajar berdasarkan status kelas kemahiran Al-Quran. Jadi dapatan tadi ia berbeza dengan jantina, iaitu ini terdapat perbezaan antara pelajar berdasarkan status kelas kemahiran Al-Quran, yang mana secara kesimpulannya pelajar yang mengikuti kelas KKQ mempunyai pengetahuan, kefahaman dan kemahiran yang lebih tinggi berbanding pelajar yang bukan kelas KKQ. Jadi hasil dapatan saya ini dia selari dengan Adil 2010, yang mana Adil ini telah membuat kajian terhadap pelajar KKQ dan ia mendapati pelajar KKQ ini boleh mengenal, boleh membaca huruf hijaiyah dengan betul. Mereka mampu mengenal tanda-tanda bacaan dan pengetahuan tentang ilmu tajwid mereka adalah pada tahap yang sederhana. Jadi juga dalam kajian itu dilakukan ujian bertulis dan kefahaman pelajar didapati dalam peringkat yang baik. Jadi ini bermaksud pelajar KKQ dia mempunyai pengetahuan yang baik dan menunjukkan keberkesanan kelas KKQ itu dalam menerapkan ilmu tajwid dalam diri pelajar KKQ. Maka hal ini sangat wajar, dapatan ini sangat relevan kerana pelajar KKQ ini sebelum mereka masuk ke kelas KKQ ataupun mereka terpilih menjadi pelajar KKQ, mereka telah melalui satu ujian bertulis, yang mana ujian bertulis inilah yang melayakkan mereka untuk menjadi pelajar KKQ. Jadi pelajar-pelajar KKQ ini mereka adalah sedia yang terpilih yang mempunyai pengetahuan tajwid yang baik. Seterusnya mereka juga mengikuti kelas KKQ ni. Kelas KKQ ni diadakan dalam seminggu tu selama 3 jam dan salah satunya ada diselitkan tentang ilmu tajwid. Maka sangat relevan, iaitu pelajar KKQ mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk mempelajari ilmu tajwid dan lebih terperinci berbanding dengan ilmu tajwid yang dipelajari dalam subjek pendidikan Islam sewaktu subjek pendidikan Islam. Maka sebab itu sangat relevanlah pelajar KKQ ini mempunyai tahap pengetahuan, kefahaman dan kemahiran ilmu tajwid yang lebih tinggi berbanding pelajar bukan KKQ. Maka itu sahaja daripada saya. Jadi secara